Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Hani binti Roslin, Sarjana Syariah, nombor matrik 3211095. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan research plan bagi tajuk kajian saya ialah forensik halal sebagai asas kepada pembinaan kerangka perundangan produk makanan halal bagi teknologi biopercetakan 3 dimensi 3DP. Supervisor saya adalah Dr. Ahmad Syukran daripada FSU dan juga Dr. Muhammad Ifat daripada FST. Okey, pada hari ini antara perkara-perkara yang saya akan bentangkan adalah yang pertama berkaitan dengan pengenalan, yang kedua pernyataan masalah, yang ketiga persoalan kajian, yang keempat objektif kajian, yang kelima metodologi kajian dan yang terakhir berkaitan dengan kepentingan kajian. Okey, percetakan 3D ni ialah proses di mana ianya untuk mencipta objek yang berbentuk 3 dimensi yang mana bahan-bahan yang digunakan dibentuk dalam keadaan menggunakan kaedah lapisan demi lapisan iaitu layer by layer di bawah kawalan komputer untuk membentuk sesuatu makanan yang mana makanan tu mampu untuk mempunyai kandungan nutrisi yang lebih baik. Okey, item objek boleh datang dalam pelbagai bentuk yang berbeza-beza mengikut cita rasa dan juga kehendak pengguna ataupun pengeluar. Melalui proses biopercetakan 3 dimensi ni, kita boleh mengubah suai dan mengawal dari segi bentuk, warna, tekstur, rasa dan juga nutrisi bagi sesuatu makanan. Okey, antara contoh produk yang boleh dihasilkan menggunakan percetakan 3 dimensi adalah daging, gula-gula, coklat, pizza, mi dan lain-lain. Okay, sebagai contoh, syarikat Redefine Meat dan juga Meatish, yang mana syarikat ni dia menciptakan daging yang mana menggunakan bahan daripada dasar tumbuh-tumbuhan dengan tekstur yang sama dengan daging asli melalui biopercetakan 3 dimensi. Seterusnya, ia juga mempunyai potensi sebagai bekalan makanan halal global kerana mampu meningkatkan nilai bagi sesuatu pemakanan. Melalui percetakan 3 dimensi ini juga dapat mengurangkan sisa dan meningkatkan kelestarian alam sekitar, memastikan kesihatan manusia, membantu dunia menghadapi kekurangan makanan dan sebagainya lagi, kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam percetakan 3 dimensi. Walau bagaimanapun, percetakan 3 dimensi ini mempunyai isu-isu yang timbul dalam teknologi ini. Sebagai contoh, perlabelan makanan bercetak 3 dimensi ini kemungkinan mempunyai bahan yang dicemari ataupun bahan yang haram. Jadi, sebagai pengguna Islam, sebagai pengguna Muslim, merupakan satu isu yang besarlah sebab kita sebagai orang Islam kena mematuhi apa yang Allah suruh dan menjauhi apa yang Allah larang. Okey, seterusnya antara isu-isu yang timbul dalam teknologi ini ialah pencemaran makanan yang mana sesetengah pengguna akan mengalami keracunan selepas mengambil makanan 3DP. Seterusnya, antara isu lain adalah bahan percetakan makanan ini mengandungi sesuatu yang telah dijangkiti ataupun mempunyai sebahagian yang berbahaya. Hal ini berlaku oleh disebabkan kecuaian tentang kebersihan dan sebagainya. Okey, seterusnya pernyataan masalah
penyataan masalah bagi kajian yang akan saya jalankan adalah yang pertama, masalah berkaitan bekalan makanan halal mengakibatkan kemunculan pembangunan produk makanan 3DBP di dalam pasaran sebagai salah satu jalan penyelesaian kepada global. Yang kedua, ketiadaan rangka undang-undang halal bagi produk makanan 3DBP akan membawa kepada risiko dan kemudaratan yang lebih besar kepada pengguna. Sekaligus ia bercanggah dengan prinsip maqasid syariah. Yang ketiga, isu-isu yang timbul bagi produk 3DBP masih kekurangan jalan penyelesaiannya. Dan yang terakhir, isu keselamatan 3DBP yang sedia ada belum mempunyai jalan keluar dan ia perlu untuk diatasi. Okey, seterusnya berkaitan dengan persoalan kajian. Yang pertama, apakah potensi, ketersediaan dan dilema bagi produk makanan 3DBP di dalam pasaran halal? Yang kedua, adakah peraturan ataupun undang-undang sedia ada mencukupi untuk menangani isu dan dilema bagi produk makanan 3DBP? Yang ketiga, apakah isu-isu yang timbul di dalam pengeluaran teknologi makanan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimanakah cara intervensi yang sesuai untuk menangani masalah ketiadaan rangka undang-undang bagi produk makanan 3DBP? Okey, seterusnya berkaitan dengan objektif kajian. Yang pertama, kajian yang saya jalankan adalah bertujuan untuk mengkaji potensi dan ketersediaan produk makanan 3DBP dalam pasaran halal. Yang kedua, untuk mengkaji peraturan ataupun undang-undang sedia ada sama ada ia mencukupi ataupun sebaliknya. Yang ketiga, untuk menganalisis isu atau risiko produk makanan 3DBP berdasarkan 5 elemen forensik halal, iaitu yang pertama sains halal, yang kedua implikasi kesihatan, yang ketiga hukum syariah, yang keempat pengurusan halal dan yang terakhir adalah standard halal dan akta. Dan yang terakhir, objektif kajian saya adalah untuk membina kerangka undang-undang halal untuk produk makanan 3DBP berdasarkan konsep forensik halal dan ia akan membawa perubahan yang lebih baik kepada teknologi tersebut. Okey, seterusnya metodologi kajian. Reka bentuk penyelidikan bagi kajian saya ialah berbentuk kualitatif. Okey, saya akan bentangkan metodologi kajian daripada research objektif. Objektif kajian yang pertama hinggalah yang keempat. Okey, research objektif yang pertama akan menggunakan daripada yang pertama hingga keempat akan menggunakan kaedah kajian kualitatif. Okey, sumber data daripada research objektif yang pertama ialah daripada buku-buku, jurnal, katalog perpustakaan dan pangkalan data dan juga soalan terbuka yang akan ditujukan semasa interview, semasa temu bual. Okey, kaedah pengumpulan data bagi research objektif yang pertama adalah melalui penyidikan perpustakaan, temu bual dan juga pemerhatian. Okey, kaedah analisis data bagi RO1 adalah kaedah analisis kandungan, content analysis iaitu induktif dan juga deduktif. Okey, objektif kajian yang kedua sumber datanya daripada Malaysian Standard MS 1500 2019 yang berkaitan dengan halal food. Seterusnya sumber data daripada legal gazetted document, penyertaan persidangan dan juga soalan terbuka. Kaedah pengumpulan data sama juga penyidikan perpustakaan, temu bual dan juga pemerhatian. Bagi RO yang kedua ni, kaedah analisis datanya adalah melalui analisis dokumen dan juga kaedah deduktif. Okey, objektif kajian yang ketiga akan melalui kaedah yang sama juga iaitu kaedah kajian kualitatif yang mana sumber data daripada cases, magazine artikel, regulation, peraturan, buku pangkalan data dan talian, Al-Quran, fatwa dan juga soalan terbuka. Kaedah analisis data yang akan digunakan di dalam research untuk
untuk mencapai research objektif yang ketiga ini adalah analisis deduktif, kajian kes dan juga kaedah pemerhatian. Okey, yang terakhir adalah objektif kajian yang keempat, sumber data daripada Al-Quran, hadis, Ummahatul Kutub, syariah ruling dan sama juga melalui Malaysian Standard berkaitan dengan halal food dan juga soalan terbuka dan pemerhatian. Kaedah analisis data akan menggunakan kaedah induktif dan juga pemerhatian dan juga interview. Okey, seterusnya pembentangan data. Yang pertama, memastikan kebolehpercayaan data dengan yang mana saya akan membuat pengesahan bahawa orang yang akan ditemu bual adalah pakar dalam bidang tersebut. Yang kedua, mencari bahan penyidikan perpustakaan pada platform yang boleh dipercayai dan pangkalan data yang diindeks. Yang ketiga, saya akan membuat semakan semula dengan orang yang ditemu bual. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan mengatasi had. Berkaitan kaedah temu bual, pengkaji boleh menggunakan ruang dalam talian sebagai medan untuk menjalankan sesi soal jawab temu bual sama ada melalui aplikasi Zoom ataupun Webex ataupun Microsoft Teams bagi mengatasi batasan masa, tenaga dan juga wang dan sebagainya. Okey, seterusnya strategi dalam pengumpulan data yang mana saya akan menggunakan kaedah triangulasi iaitu melalui temu bual, kajian perpustakaan dan pemerhatian bagi memastikan data yang dikumpul adalah sahih dan benar. Okey, yang keempat, strategi untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahihan bagi sesuatu keputusan itu adalah dengan membuat permulaan untuk menganalisis sesuatu keputusan itu dengan lebih awal dan tanpa berlengah setelah mendapat data daripada kaedah yang telah dijalankan. Okey, yang terakhir berkaitan dengan kepentingan kajian, saya akan bentangkan kenapa pentingnya kajian yang perlu saya lakukan ini adalah melalui penyelidikan ini diharapkan ia dapat meningkatkan ekonomi melalui ketersediaan produk halal yang meluas di pasaran, menjanjikan keselamatan dan kelestarian makanan yang mana bergantung kepada permintaan pasaran global terutamanya masyarakat Islam. Okey, yang kedua, penyelidikan ini juga akan melindungi setiap komponen penting dalam pengeluaran makanan untuk tujuan komersial dan penerimaan oleh orang awam. Okey, yang ketiga, kajian ini akan membolehkan ketulinan produk makanan 3DBP halal diperakui yang mana bertujuan untuk melindungi pengguna apabila menggunakannya ataupun menggunakan apa-apa jenis bentuk produk yang berdasarkan teknologi 3 dimensi ini. Okey, dan yang terakhir, kajian ini akan membina pentingnya kajian ini kerana ia akan membina peraturan ataupun undang-undang baharu bagi produk makanan halal 3DBP yang bertujuan untuk menghapuskan risiko dan penyelewengan sepanjang proses pengeluaran. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.